Assalamualaikum semua, Rombak Robot di sini. Hari ini saya akan menunjukkan cara menukar tayar yang pancit kepada tayar spare. Kita seringkali risau dalam perjalanan jauh, kita berhadapan dengan situasi seperti ini, terutamanya di highway. Jangan risau, dalam video ini saya akan menerangkan dengan lengkap langkah yang perlu diambil apabila tayar pancit. Sebaik saja menyedari tayar pancit, pegang steering berhati-hati, signal, brake perlahan-lahan dan cari tempat yang selamat. Jangan parking di atas rumput kerana tanah yang lembut dan tidak rata mengundang bahaya apabila menggunakan jack. Jangan lupa tekan hazard dan jangan paksa kereta bergerak pada jarak yang jauh kerana rem kereta boleh calar dan bengkok. Seterusnya, tarik handbrake. Bagi kereta automatik, tukar kepada gear P, manakala R kepada kereta manual. Setelah itu, barulah jack dan tayar spare boleh dikeluarkan. Jack boleh berada di seat penumpang belakang ataupun di bawah lantai boot belakang. Bagi mengeluarkan jack yang berada di lantai boot belakang, papan boot perlulah diangkat terlebih dahulu. Jika terdapat beg yang menghalang, beg perlu dikeluarkan. Jangan cuba keluarkan jack dan tayar spare seperti ini, oleh kerana papan ini nipis dan boleh patah. Jack boleh dikeluarkan dengan memutar bahagian ini melawan arah jam. Tayar spare juga boleh dikeluarkan dengan unscrew wing bolt dan alihkan spacer con ini. Seterusnya, letak tayar spare ini di bawah kereta. Tayar spare ini menjadi insurans jikalaulah jack ini terjatuh nanti. Sebelum mengangkat kereta, longgarkan dahulu nut tayar menggunakan wrench yang disediakan. Wrench ini perlulah diputar melawan arah jam. Jika kereta sudah terangkat, nut tayar tidak akan dapat dilonggarkan lagi, oleh kerana tayar ini akan berpusing mengikut wrench yang kamu putar tadi. Setelah itu, barulah kita boleh mengangkat kereta ini. Jack jenis scissor ini mestilah diletakkan pada jacking point yang tersedia. Jacking point ini terbahagi kepada dua. Yang ini adalah jacking point untuk bahagian belakang. Yang ini pula adalah jacking point pada bahagian hadapan. Untuk menggunakan jack pula, kita mestilah putar bahagian ini mengikut arah jam. Letakkan jack di bawah kereta. Teruskan putar sehingga bahagian atas jack ini terkena pada jacking point. Pastikan jack betul-betul masuk ke dalam seperti ini. Seterusnya, barulah boleh kita menggunakan alat yang disediakan ini. Masukkan ke dalam lubang jack dan disambung dengan tayar wrench ini. Sambungkan seperti ini. Tayar wrench ini akan memberi leverage supaya jack mudah untuk diputar. Teruskan jack kereta sehinggalah tayar kereta tidak lagi menyentuh lantai. Kita tambah naikkan lagi sedikit untuk memberi ruang kepada spare tayar yang lebih tebal berbanding tayar ini. Seterusnya, barulah boleh kita tanggalkan nut-nut ini. Jika nut ini tersangkut, pastikan tayar kamu rata. Barulah nut ini mudah untuk dikeluarkan, seperti ini. Okey, seterusnya barulah kita boleh pasang tayar spare ni. Pasang seperti ini, pastikan tayar spare ni rata pada hub. Untuk mengelakkan tayar spare ni membengkok ataupun bolt itu membengkok. Okey, pasang semua nut. Pastikan semua nut dipasang dengan tangan untuk mengelakkan ada cross thread.
Oke, seterusnya bolehlah kita ketatkan nut. Ketatkan nut nih, kita mesti tahan tayar nih. Ini untuk memastikan tayar ini cukup rapat pada hub. Untuk keselamatan apabila beban sudah diletakkan pada tayar ini. Seterusnya, bolehlah kita turunkan jack dengan putar melawan arah jam. Masa menurunkan jack terasa lebih ringan berbanding menaikkan jack tadi. Ini tips dia. Kalau mau senang simpan jack kamu putar saja seperti ini. Pegang di bagian atas, putar begini. Jadi cepat jack itu tertutuplah. Oke, ini torque wrench di sebelah dengan wrench yang diberi. Untuk ketatkan tayar ini, kita perlu ketatkan sebanyak 100 Nm lah. Jadi, saya set dulu nih torque sebanyak 100 Nm. Di sini kita akan buat satu ujian lah. Ujian untuk mencek 100 Nm yang perlu di-apply lah menggunakan alat yang digunakan. Oke, saya sudah set. Sekarang saya akan mencoba ketatkan bolt ini sebanyak 100 Nm. Oke, jadi saya rasa dalam 30 kilo juga lah saya letakkan pada handle nih. Mari kita coba menggunakan wrench. Saya letakkan juga 30 kilo pada wrench nih. Oke, jom coba menggunakan torque wrench. Ngamkah tidak yang saya buat tadi? 30 kilo. Oke, ngam juga lah. Cun juga nih. Oke, untuk ketatkan nut pula, kita mesti mengikut tightening pattern yang ada lah. Ini City ada 4 nut dia. Kita tengok pula kereta lain. Oke, kereta 4 wheel ni, kalau ditengok dia ada 6 lah. Dia ada 6 nut dia. Oke, jadi di sini ada 2 peraturan lah yang perlu diikut. Yang pertama, kita mesti ikut arah jam. Oke, ataupun lawan arah jam. Kita boleh pilih salah satu. Oke, saya suka ikut arah jam. Yang kedua, mesti pilih yang paling jauh. Bolt yang kedua tu mestilah yang paling jauh lah. Oke, jadi ini contoh-contoh lah. Kita ada 3 jenis. Yang pertama yang 4 bolt, yang 5 bolt, dan juga yang 6. Oke. Untuk yang 4 bolt ni, contohlah kita pilih untuk ketatkan nut yang di atas ni. Jadi kita kena cari nut seterusnya yang paling jauh. Seperti nut yang inilah, confirm. Lepas tu kita cek untuk clockwise. Sebab di sini kita ada tengok nut ni ada 2 pilihan lah, untuk ke atas ataupun yang di sebelah sini. Oke, jadi yang di sebelah kiri ini kita kena pilih lah. Lepas tu barulah di bahagian atas. Untuk nut yang ada 5 pula, contohnya kita ketatkan yang pertama ni. Lepas tu kita ada 2 pilihan, untuk di sebelah kanan ataupun yang di sebelah kiri. Oke, jadi menggunakan rules clockwise tadi, kita mesti pilih yang pertama, iaitu yang di sebelah kanan. Oke, barulah kita pilih yang paling jauh daripada yang ini, iaitu nut yang ini. Seterusnya nut yang berhadapan dengannya, barulah nut yang terakhir. Oke, untuk yang 6 nut pula, ini yang paling mudah. Kita pilih nut yang pertama. Oleh kerana hanya ada satu saja nut yang paling jauh daripadanya, kita pilih yang inilah. Dan seterusnya kita pilih nut yang paling jauh. Oke, dengan kelas teori yang singkat tadi, bolehlah kita gunakan ilmu yang kita sudah belajar tadi untuk ketatkan nut ini. Nut ini ada 4, jadi cara ketatnya mengikut pattern yang 4 tadilah. Oke, tayar yang sudah dibuka tadi, kita boleh letaklah di boot belakang. Kalau boot belakang ada barang, boleh juga kita letak tayar ni di tempat spare. Tapi sebelum tu kita kena buka.
cap yang di tengah nih. Oke, bukannya macam tu. Lepas tu barulah kita letak tayar ni di bahagian spare. Hati-hati jangan sampai rim ni calar lah. Oke, lepas tu barulah kita boleh ketatkan dia di sini menggunakan alat ni untuk pegang dia supaya dia tidak bergerak semasa kamu bawa kereta nanti. Pastikan ianya ketat. Jack pula bolehlah diletakkan di tempatnya semula. Dengan memutar clockwise, jack ini membesar dan tidak lagi boleh bergerak daripada tempatnya. Tayar spare seperti ini direka kecil dan ringan agar mudah dikendalikan dan tidak membebankan kenderaan nanti. Akan tetapi, tayar spare ini tidak bolehlah digunakan untuk jarak yang jauh dan kelajuan yang tinggi. Ingat tayar ini hanya digunakan untuk ke kedai tayar sahaja. Okey, tayar pancit pula terdapat dua puncak utama. Yang pertama, tayar bocor disebabkan ditebuk benda tajam. Jika benda tajam menebuk pada bahagian ini, tayar ini masih boleh diselamatkan. Tapi jika pada bahagian tepi tayar ini tidak boleh lagi dipakai, dikhawatiri boleh pecah dan membahayakan pemandu yang lain. Sebab kedua pula adalah disebabkan tayar ini tidak dijaga dengan baik. Tayar ini kekurangan angin. Mari kita tengok apa yang ada di dalam tayar ni. Tayar zaman sekarang kesemuanya menggunakan tubeless, iaitu tayar tanpa tiub. Seperti ini. Tayar ini tiada tiub. Udara terperangkap hanya dengan bibir tayar pada rim ini. Apabila tayar kurang angin, penemuan bibir tayar dan rim tidak lagi kukuh. Hal ini menyebabkan udara semakin terlepas dan akhirnya tayar pancit sepenuhnya. Tapi jangan risau, jika tayar tidak digunakan semasa pancit, kemungkinan besar tayar ini masih boleh digunakan lagi. Kamu hanya perlu mengisi angin pada tayar ini. Okey, semasa mengisi angin pula, seberapa banyakkah yang perlu diisi? Maklumat mengenai tayar ada tertulis di tepi pintu kereta ini dan ada juga pada owner manual. Bagi kereta ini, roda hadapan perlu diisi sebanyak 250 kPa atau 36 PSI, manakala roda belakang pula 230 kPa atau 33 PSI. Okey, saya akan mula mengisi angin sekarang. Baiklah, saya sudah menerangkan cara menukar tayar pancit kepada tayar spare, menerangkan sedikit sebanyak mengenai tayar dan juga cara untuk mengisi angin. Saya harap video ini boleh membantu kamu apabila kamu berada di situasi ini. Sekarang kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe. Saya akan sentiasa membuat banyak video seperti ini. Salam jumpa di lain video. Saya Rombak Rawat.